Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pelajar-pelajar sekalian, bagi hari ini iaitu pendidikan tauhid darjah 5, kita sudah melihat sifat salbiyah, sudah lihat sifat ma'ani, sifat-sifat yang terkandung dalam sifat ma'ani. Ma'ani ni sifat yang maksud dia tujuan pada makna. Kemudian hari ini kita akan lihat sifat maknawiyah, yang mana maknawiyah ni bermaksud hal keadaan Allah Subhanahu wa taala. Hal keadaan. Jadi di sini kita lihat, di sini saya bacakan, pelajar-pelajar semua dengar saja dan memahami. Sifat maknawiyah, makna sifat maknawiyah adalah kalimah maknawiyah itu dinisbah kepada makna, iaitu sifat yang melazimi sifat makni lagi tetap ada pada zat Allah Ta'ala. Ini benda ayat ni. Tulislah dalam kurungan di sebelah sini, hal keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal keadaan sifat Allah Ta'ala yang ada pada zat. Hal keadaan Allah Ta'ala. Jadi sifat maknawiyah di sini ada 7 sifat yang sama juga seperti sifat ma'ani. Saya kecilkan sikit supaya nampak. Okey, sifat ma'ani pun sama. Cuma depan dia ada kaunuhu, yang mana bermaksud hal keadaan Allah Ta'ala. Sifat ma'nawiyah ada 7, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak, keadaan Allah Ta'ala yang maha mengetahui, sehinggalah keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Okey, ini maksudnya hal keadaan Allah yang berkata-kata. Kenapa dia disebutkan sebagai sifat ma'nawiyah? Kerana ia melazimi mengikut akan sifat ma'ani. Dia mengikut sifat ma'ani sama saja, tapi dia hal keadaan sifat Allah Ta'ala. Yang kalau ma'ani itu dia maksud tujuan, kalau di sini maksudnya hal keadaan. Baik, sebelum sini. Hakikat sifat ma'nawiyah, hakikatnya iaitu hal yang wajib bagi zat selagi ada zat dikarenakan dengan sesuatu kerana ada sesifat ma'ani. Benda ayat ni berbelit-belit. Iaitu hakikat dia hal yang wajib bagi zat Allah. Itu je. Tulislah sini. Hal yang wajib bagi Allah, zat Allah Ta'ala. Sampai situ je. Tak payah baca sampai belakang kalau tak faham. Baca pendek-pendek je senang. Hal yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ni keadaan. Sifat-sifat ini ada pada hati. Hati siapa? Hati kita lah. Dan fikiran zihni, kita ada dalam fikiran kita. Tetapi tiada pada luar fikiran, seperti apabila dikata hal keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Itulah yang dinamakan sifat maknawiyah, atau dinamakan juga sifat haliyah. Sifat ini termasuk ada dalam fikiran kita. Kita tahu dalam kepala kita, iaitu Allah Ta'ala itu keadaannya seperti maha berkuasa. Awak gariskan ni, sifat ini ada pada fikiran. Ini cukup lah. Okey, sambung lagi. Iaitu hal keadaan yang tetap bagi zat Allah Ta'ala yang dikeranakan oleh sifat qudrah. Kiaskanlah sifat-sifat ni yang lain sehingga 7 sifat maknawiyah itu, maka sifat maknawiyah itu natijah yang terbit daripada sifat ma'ani. Apa benda ni? Hal keadaan yang tetap bagi zat Allah Ta'ala. Ini garis sini. Hal keadaan yang tetap bagi zat Allah Ta'ala terbit daripada sifat ma'ani. Terbit daripada sifat ma'ani. Ya, dia terbit daripada sifat ma'ani. Tak ma'ani maksudnya tujuan. Kita sambung di bawah. Adapun maksud kerana, iaitu tidak semestinya ada ma'ani barulah ada maknawiyah, akan tetapi ianya adalah berlaziman. Lazim ni maknanya dia seiring. Seperti apabila lazim sifat qudrah berdiri pada zat, maka dinamakan zat itu qadiran. Maksud dia qudrah itu ada pada Allah Ta'ala, maka kita katakan qadiran di sini maknanya keadaannya yang berkuasa. Okey, sambung. Maka jadilah sifat ma'ani ialah sebab yang dilazimi, ailah malzumah. Ini sebab yang dilazimkan. Ailah malzumah ni maksudnya sebab yang dilazimkan. Dan sifat ma'nawiyah ialah natijah atau kesan yang melazimi ma'lulil lazim. Pening kepala ma'lulul lazim. Okey, maksud dia di sini
Kalau kita kata ma'ani itu sebab, kalau kita ma'nawiyah itu kesan. Gariskan, ma'ani ialah sebab. Macam sini ya. Ma'nawiyah adalah kesan. Ma'nawiyah adalah kesan. Illah ni sebab, malzum dilazimi, ma'lul natijah, lazim melazimkan. Elat ni orang Melayu guna juga, mengelat, itu maksud dia, mengelat. Elat tu bahasa Arab, maksud dia sakit. Kalau nama orang tu elah tu maknanya sakit lah, ataupun bersebab. Okey, sambung. 4 bahagian sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita pelajari, iaitu nafsiyah, diri Allah Taala itu satu saja. Wujud, ceritanya salbiyah, iaitu menafikan. Qidam, menafikan ada permulaan. Baqa, menafikan adanya kematian. Kemudian ma'ani, sifat ma'ani iaitu sifat maksud tujuan. Qudrah, kuasa. Iradah, ilmu. Okey, ma'nawiyah, keadaannya yang maha berkuasa. Kaunuhu muridan, keadaan yang maha mengkehendaki. Ini ada 7, sini ada 7, sini ada 5. Tu 2, 3, 4, 5. Sini ada 1. Okey, ini kena dihafal lah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jadi persoalannya, kenapa pelajaran tauhid ini berbelit-belit? Sebenarnya zaman Nabi Muhammad SAW, dia tak ada pun belajar nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dia tahu Allah Ta'ala maha berkuasa saja. Pelajaran ini dia jadi macam gini supaya kita boleh berdebat ataupun boleh memikirkan tentang logik akal tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang tanya, orang yang bukan Islam tanya, Allah Ta'ala itu ada tidak ada? Kita kata adalah, sebab kita belajar sifat nafsiyah, wujud. Kemudian dia kata Allah Ta'ala itu kan dijadikan. Kita kata tidak. Dia menafikan salbiyah, qidam, iaitu sedia ada. Kemudian dia kata, mampukah Allah Ta'ala menjadikan alam ini? Ya, mampu, kerana dia bersifat qudrah. Kemudian kalau dikata, adakah Allah Ta'ala berkata-kata? Ya, mutakaliman, keadaannya yang berkata-kata. Buktinya Al-Quranul Karim. Okey, apakah tujuan kita belajar ilmu tauhid? Iaitu supaya kita dapat berbahas tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita berbahas tentang zat dia, kita berbahas tentang sifat dia. Apa yang kita belajar? Iaitu ma'nawiyah. Makna ma'nawiyahnya iaitu hal keadaan yang ada pada zat Allah Ta'ala. Tulis kat sini. Ada berapa sifat? Ada 7 sifat. Kaunuhu, qaudra, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, mutakaliman. Itu kita belajar hari ini. Kenapa dia namakan sifat ma'nawiyah? Kerana dia mengikut sifat ma'ani. Kerana ia mengikut sifat ma'ani. Kemudian apakah hakikat sifat ma'nawiyah? Jawapan yang pendek iaitu ia menunjukkan hal keadaan yang wajib bagi zat Allah. Sampai sini. Kemudian di manakah letaknya sifat ma'nawiyah ini? Sifat ma'nawiyah ini terletak dalam mana ni? Dalam hati dan fikiran, tiada di luar fikiran. Baik pelajar-pelajar sekalian, saya memohon maaf kalau terlambat hari ini kerana saya tidak berasa selesa, tak sedap badan saya ini. Alhamdulillah dah kurang sikit dah minum teh panas. Jadi hari ini dapat ada pengumuman bahawa kita sudah hampir mencapai 50% vaksinasi. Kemungkinan memang sekolah akan dibuka. Wallahualam, kita tengoklah nanti. Dan peperiksaan UPKK insyaAllah akan diadakan pada bulan 9. Saya pun tak pasti macam mana keadaannya. Kita tunggu dan lihat. Jadi semoga kita sama-sama dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang menyusahkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.